Hai, Assalamualaikum Cik-adik, Cik Abang, Cikebum. Selamat datang kembali ke dalam channel Alif Busu. Kepada anda semua yang baru datang ke dalam channel ini, please consider untuk tekan butang subscribe. Dan kepada anda semua yang terus setia ke dalam channel ini, terima kasih. Dan ini adalah isu pertama di tahun 2021. Tak adalah yang pertama, mungkin yang kedua, yang ketiga yang kita akan pertikaikan dan kita akan bincangkan pada hari ini. Tak lain dan tak bukan tentang pertikaian pencerobohan penanaman musang king di tanah Kerajaan Negeri Pahang, untuk lebih tepat lagi di Raub Pahang. Okey, saya berasal daripada Pahang, saya berasal daripada Jengka, dan saya tahu kawasan Raub adalah kawasan yang telah pun diiktiraf sebagai bandar musang king. Musim-musim durian ni, semua orang akan bercakap pasal durian dah, dan isu ini yang menjadi hangat apabila beberapa video dan juga pertikaian dan provokasi telah dilakukan oleh beberapa orang ahli politik yang ingin mendapatkan kredit dan juga ingin menjadi pejuang anak bangsa. Mungkin sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang isu ini, kita perlu faham, dan saya akan bacakan kepada anda semua tentang penjelasan yang diberikan oleh Menteri Besar Pahang yang baharu, iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Okey, yang saya akan bacakan ini adalah daripada Astro Awani, berita pada 5 Julai 2021. Durian musang king operasi tidak langgar perintah mahkamah, bukan isu perkauman seperti mana yang telah digembar-gemburkan. Okey, Kuantan, operasi penguasaan di hutan simpan kekal Batu Talam Raub tidak melanggar perintah mahkamah, rayuan dan ianya bukan isu perkauman yang seperti didakwa. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, kerja-kerja penguatkuasaan itu dilakukan di luar kawasan kebun yang dimiliki oleh Royal Pahang Durian Resources ataupun PKPP Sdn Bhd. Macam nama kita punya perintah ni pula kan. Operasi dan kawasan penguatkuasaan yang dilakukan ini mendapat nasihat perundangan daripada penasihat undang-undang dalam kurungan LA Negeri yang sebelum itu telah merujuk kembali perkara ini kepada Mahkamah Rayuan. Ini adalah operasi penguatkuasaan biasa tetapi mendapat tentangan serta provokasi dengan kata-kata kesat dikeluarkan ke arah pegawai-pegawai dan kaki tangan penguatkuasa tempatan ataupun PBT. Jadi saya berharap ia tidaklah dijadikan isu perkauman kerana sebelum ini kerja-kerja penguatkuasaan kita turut dilakukan di Sungai Icat, terdapat pekebun India, dan Lembah Bertam, terdapat pekebun Cina, Cameron Highland, serta di Kecor Lipih, Pelombong Emas Melayu, katanya dalam satu kenyataan pada hari Isnin lalu. Beliau berkata tindakan bersepadu melibatkan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, JPNP dan Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP dengan mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM. Dan saya mendapat berita juga bahawa SPRM telah pun membuka kertas siasatan mereka di dalam isu ini. Jelasnya, tempoh kerja-kerja penguatkuasaan bermula pada Sabtu dan dijangka berakhir sehingga 2 Ogos depan membabitkan kebun-kebun haram termasuk durian musang king di dalam hutan simpan kekal HSK Batu Talam berkeluasan 101.17 hektar. Wan Rosdi menambah operasi penguatkuasaan termasuk menahan mana-mana individu atau pekebun yang memasuki kawasan HSK Batu Talam tanpa kebenaran dan turut menyita apa juga barangan dan juga kenderaan. Semalam, hari Ahad, 18 pekebun termasuk seorang ahli politik telah pun ditahan reman. Namun ahli politik tersebut telah dibebaskan. 18 orang pekebun durian tersebut masih lagi ditahan reman dan telah pun dibawa ke mahkamah, dan bermulalah siri di mana ada beberapa orang ahli politik dari kalangan orang Melayu sendiri, Cina, yang telah membuat provokasi di mana mereka telah menghalang kerja-kerja penguatkuasa untuk membawa mereka yang telah direman daripada mahkamah untuk dibicarakan. Jadi perkara ini adalah sangat memalukan dan bagi saya ini tidak relevan lagi untuk berlaku di saat ini, dan saya tunjukkan kepada anda beberapa video di mana kita melihat beberapa orang daripada kaum Melayu dan kaum Cina yang ingin menjadi pejuang bangsa mungkin, dan telah menyatakan bahawa sebenarnya pihak berkuasa tak ada hak, pihak berkuasa kenapa buat macam ni macam tu. Tapi anda perlu ingat bahawa perkara ini telah pun mendapat kelulusan daripada mahkamah itu sendiri dan perkara ini legal. Nak tebang. Okey, baik, dari segi pendapat saya akan ceritakan selepas ini. Sebelum tu anda tengok dulu video ni. Petani yang terbabit telah mengusahakan tanah tersebut lebih, saya ulang sekali lagi, lebih 20 tahun, dan pokok-pokok yang ditebang saya dimaklumkan lebih pada 200 pokok. 200 pokok, saya ulang sekali lagi, 200 pokok
yang berumur di antara 17 ke 18 tahun. Seperti mana yang saya ucap dalam Dewan yang lepas, kita minta kerajaan negeri, Menteri Besar, SUK, supaya bekerjasama dengan kementerian lain, dengan JPSN, JPS, Perhutanan, Pelancongan, duduk satu meja menyelesaikan masalah rakyat. Di Raub ini sahaja, lebih pada 11,000 kawasan tanah haram termasuk kawasan Melayu. Di Kampung Tebelian, di Uludong ada tanah haram Melayu, di Batu Talang pun ada tanah Melayu. Kita jangan jadikan bangsa, jangan ambil tindakan mengikut provokasi. Kau ramai kawasan-kawasan Melayu juga yang sekarang minta tanah tak dapat, yang dipegang oleh orang politik. Jadi saya berseru pada Menteri Besar Pahang supaya ada hati perut, tolak ansur, menyelesaikan masalah rakyat. Ini dah 20 tahun. Kalau kamu tebang masih di 1 tahun, mungkin orang boleh terima. 20 tahun. Zaman Datuk Seri Imran Yaakob. Jika anda telah pun melihat video yang pertama, iaitu daripada YBM Tengku Zulpuri, MP Raub, yang telah pun bersuara yang menyatakan bahawa kebun-kebun tersebut telah pun berusia selama 20 tahun dan beliau berasa sangat kecewa kerana perkara ini merupakan provokasi. Itu adalah pendapat beliau. Tapi apabila kita melihat dan kita berfikir sejenak bahawa perkara ini bukanlah bentuk provokasi, ianya adalah sesuatu tindakan penguatkuasaan undang-undang. Seperti kita tahu, Raub, Pahang, Cameron Highland, Genting, kau cakap lah mana-mana tanah pun memang banyak tanah haram. Melayu, Cina, India, kau tak payah cakap, memang ada je akan ada tanah haram. Cuma kita akan bercakap tentang keadilan, di manakah keadilannya di sini. Tapi bagi saya, kalau nak kata pasal pencerobohan tanah haram, pasal balak, pasal emas diteriang, lombong kat sini, lombong kat sana, belum lagi masuk dekat Kuala Lipis tu lagi, dan tempat-tempat lain. Kau tengok je lah dekat Pahang berapa banyak pembalakan yang berlaku secara haram dan telah dibutakan mata selama ini, dan tiada siapa pun yang berani bersuara. Namun isu durian ini mungkin disebabkan musim, semua orang macam, oh isu durian. Sebenarnya tidak. Banyak lagi tanah di Pahang itu yang telah diranapkan, telah digondolkan dan telah dirampaskan haknya daripada hak kerajaan negeri. Di manakah silapnya? Sebab tu saya kata politik ni adalah tak ubah seperti sampah. Sebab pemimpin-pemimpin sebelum ini, sekarang dan mungkin kemudian, mungkin ada yang baik, tapi kebanyakannya daripada mereka adalah yang makan suap, tumbuk rusuk, makan rasuah. Kau makan, kau diam, kau jangan cakap apa-apa. Sebab itulah 20 tahun. Takkanlah kita tak boleh nampak yang memang ada pun pencerobohan di negeri Pahang itu sendiri. Pokok tu dah 20 tahun kot. Memang betul kita cakap yang pasal, oh dah 20 tahun, pokok ni dah mengeluarkan hasil. Kalau dari segi pendapat saya, lebih baik kerajaan negeri wartakan kawasan itu, make sure tiada lagi pencerobohan, dan jaga je lah pokok yang dah ditanam tu, dah berbuah, mengeluarkan hasil. Ambil je lah hasil tu, dan duit tu berikanlah kepada negeri semula. Namun ini menjadi pertikaian sebab masing-masing ada kepentingan peribadi. Yang bercakap yang macam tak boleh isu perkauman semua ini, semua nak dapat kredit dan point, nak menang pilihan raya. Tu je, tak ubah. Tak ubah seperti mereka yang mahukan sesuatu ataupun menangguk di air yang keruh. Kau datang, oh ni isu perkawaman. Tak ada isu perkawaman bukan sini. Sebab apa? Sebab bangsa Cina. Habis tu kalau bangsa Melayu, datanglah pula yang datang pakai tanjak bersilat kat situ. Ini anda kena faham daripada sudut perundangan. Kalau betul tanah tu kerajaan negeri punya, memang kerajaan negeri punya, dan telah pun mendapat perintah daripada mahkamah, so jangan halang kerja pihak berkuasa tempatan untuk menebang ke apa ke, sebab itu tanah kerajaan negeri. Jadi kerajaan negeri ada hak. Namun apabila perkara ini keluar, ramai yang menyatakan bahawa sebenarnya banyak je lagi kes-kes sebelum ni yang belum selesai. Contohnya perlombongan emas, balak yang belum selesai, dan ada yang menyatakan bahawa oh SPRM tak buat kerja ke? Anda kena faham, SPRM pun bertukar mengikut musim ahli politik kita. Jadi ahli politik kita bertukar, SPRM punya ketua pun bertukar, ketua polis pun bertukar, kita punya menteri besar pun bertukar. Jadi setiap orang ni masing-masing nak mengenyangkan perut sendiri. Saya tak cakap semua, tapi kebanyakan daripada mereka, dan mereka ini bertindak atas dasar apa yang mereka mahukan, bukan soal rakyat. Kita cakaplah pasal rakyat.
No, it's about rakyat tolong rakyat sekarang. Dan menteri-menteri semuanya nak dapat kredit. Ahli parlimen nak dapat kredit, yang berhormat nak dapat kredit. Anda kena faham, ini adalah politik. Siapa yang paling popular, siapa yang nampak hebat, siapa yang paling tegas, siapa yang menyuarakan pendapat, itulah yang dipilih sebagai ahli politik. So next election, ingat benda-benda macam ni, korang fikirlah betul-betul. Tapi kadang-kadang kita pun tak ada choice. Yang ada pun lah, yang tu je lah ahli yang berhormat pun untuk kita pilih. Jadinya pangkah je lah. Yang kedua, isu tentang melanggar perintah PKPD. Daripada tempat PKPD, engkau boleh pula datang untuk ni beri sokongan dan juga memberi kata-kata semangat. Kononnya cakna dengan apa yang berlaku, engkau daripada kawasan PKPD boleh pula pergi ke mahkamah membuat kata-kata provokasi. Itu tidak menjadi kesalahan pula. Sebenarnya apa yang korang cuba spin dan main ini adalah isu perkauman. Siapa yang spin? Rakyat ke? No. Korang sendiri yang spin benda tu. Sebabnya rakyat duduk kat bawah ni tengah risau pasal makan tak cukup, duit tak ada, PKPD kena kurung kat rumah, kes tak turun-turun. Yang korang duk durian isu perkauman Cina, India, Melayu. Habis tu kawan-kawan kat Sarawak tu tak nak pula sebut. Sebab apa? Minoriti. Jadi sebut. Kalau nak cakap perkauman, sebut semua sekali. Macam tu. Tapi bagi saya ini adalah bukan isu perkauman. Dan apa yang dilakukan oleh pihak polis, korang boleh tengok dalam video ni. Okey. Minta beredar. Sopan sikit. Minta beredar. Jangan. Okey. Minta beredar. Jangan teriak. Jangan kasar. Minta beredar. Jangan teriak. Terima kasih. Jangan teriak. Jadi Muhammad Okey, tengok minta tolong. Minta tolong ni. Siapa yang tak ada keluarkan kompang? Kita akan keluarkan kompang. Okey. Apa pangkat? Bising-bising ni. Apa pangkat? Okey. Cepat. Minta tolong beredar. Okey. Minta siapa tolong? Bicara urus negara ya. You sangat-sangat jahat. Saya civil servant. Okey. Tolong. Dah selesai. Semua dah selesai. Minta tolong keluar daripada sini. Terima kasih. Jangan malukan polis. Minta tolong beredar. Minta tolong. Terima kasih. Malukan polis. Okey. Minta tolong. Jangan malukan polis. Minta tolong. Minta tolong beredar. Ini bukan Malaysia. Jangan malukan. Jangan malukan negara. Kenapa? Jangan malukan negara. Jangan malukan. Saya cakap untuk semua minta maaf. Okey, semua minta tolong beredar. Jangan ada yang saling berkumpul. Okey? Betul banyak kuasa. Lalu turunkan kuasa. Siapa? Okey, okey ni. Siapa lagi yang tak ni kita keluarkan. Tulis nama saya. Tulis nama saya. Sekiranya dia tak ada, dia melanggar SOP, Pangkat besar ke dia punya pangkat besar? saya punya lagi besar. Saya lagi. Kenapa? Tak pakai cakap apa? Awas saya pakai rakyat. Saya pun rakyat. Okey. Saya pun rakyat. Proses reman telah selesai. Okey, minta semua sekali. Beredar. Awak baru sampai saja. Terima kasih. Can you listen your officer? Malukan negara, malukan. Okey, polis. Tak kira lah malu ke apa, minta maaf. Beredar. Malukan polis. Jangan ramai-ramai di sini. Terima kasih. Ini bukan cara. Okey, sekarang masih tempoh PKP. Sekarang masih tempoh PKP. Okey. Minta tolong. Minta tolong. Yang boleh ya? Saya boleh sabar. Pakai baik sikit kalau polis kan. Minta tolong. Tunjuk. Minta tolong. Jangan tunjuk badan. Tunjuk darah. Minta tolong. Minta tolong. Keluar. Okey, ada saya minta tolong. You pegawai Keluarkan. sini. You pangkat apa ni? Kisi-kisi sini. Okey. Tak malu ke? Kerja untuk rakyat. You tak malu ke? Saya tak marah, saya tak marah. Kalau kita Saya tak cakap marah. untuk semua keluar. You malu. Minta tolong. Sama. Malu. Minta Rakyat tolong. atau kerja sama siapa? Ambil Minta gaji dari tolong. siapa? Yang tak ada dah selesai apa? Saya bertanya, ambil gaji dari siapa? Minta tolong keluar daripada Saya perkara bertanya, mahkamah. ambil gaji dari siapa? Okey. You bukan siapa? You pegawai sini. Ambil gaji dari siapa? Okey. You respect lah, you punya pegawai sini. Okey, jika anda lihat di dalam video tersebut, dekat belakang baju dia ada tulis Roni. Macam pemain bola kan. Saya pun tak tahu ni ada wakil rakyat ke apa ke. Yang penting mungkin mereka daripada sebuah organisasi politik lah yang menyatakan bahawa kenapa ni bising-bising ni, kenapa kasar-kasar ni, kenapa tak boleh buat dengan cara elok-elok ni. First thing first, anda tahu tak yang bahawa anda telah pun melakukan kesalahan di mana anda telah menghalang kerja-kerja mereka. Anda datang ke situ mencetuskan provokasi
duk bercakap ha, ini tak betul, itu tak betul, dan suruh hormat Malaysia. First thing, anda perlu hormat perundangan yang telah dilakukan, iaitu apabila mahkamah melakukan tugas untuk 18 orang pekebun yang direman, mahkamah telah putuskan untuk kesalahan mereka ataupun tambah reman ke apa ke, saya tak pasti lagi, dan anda datang ke situ untuk buat apa? Untuk mengubah keputusan yang telah diberikan ke oleh magistrate? Tak. Anda sebenarnya datang ke situ untuk mendapat kredit, untuk membuat provokasi, untuk memberi anda punya syarahan dan juga pidato yang macam, oh ini adalah isu perkauman. Itu saja sebenarnya. Ini adalah kepentingan politik anda sendiri sebenarnya. Dan anda, sebelum anda bercakap tentang hormat Malaysia, anda perlu hormat dengan 5 rukun negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan, Kedaulatan Undang-Undang, di mana anda pun telah melanggar undang-undang. Daripada kawasan PKPD anda datang dan anda pun telah melanggar undang-undang. Di manakah rasa hormat anda terhadap tanah air anda sendiri? Fikirkan sejenak. Kita tengok lagi video yang ketiga. Betul. Jangan jalan. Jangan tapi dulu. Tak. Wabi kontak. Jalan. Wabi ini tutup. Nanti Wabi. Kejap, bukan saya. Ini ada ni. Nanti. Ini ada pembebasan jalan. Nanti dulu Wabi. Minta ni Wabi, minta ni dulu. Tak ada jalan Wabi. Okey, Wabi, saya terangkan. Ambil gambar video, mari saya terangkan. Wabi, dalam SOP mengatakan, okey, tak. Ini Wabi kita ni. Ahli Parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri dibenarkan merentang negeri dan daerah untuk melawat kawasan masing-masing tanpa melaksanakan sebarang majlis. Tak ada majlis. Tak apa. Jangan bikin keluar. Saya gini, saya jumpa SPD depan, saya jumpa SPD depan. Tak ada. Ni arah cuma dia. Tak apa. Jangan. Jelas di dalam video tersebut kita diperlihatkan tentang penguatkuasaan yang telah dilakukan oleh salah seorang anggota PDRM yang telah pun menahan kenderaan ahli adun DAP yang telah melanggar SOP, iaitu telah merentas daripada negeri, iaitu kawasan PKPD, merentas ke Pahang semata-mata untuk mendapat kredit seperti saya katakan tadi, dan tanya kepada anggota PDRM yang cukup berani dan menjalankan tugas berdasarkan bidang kuasa dan juga kuasa yang anda ada. Syabas saya ucapkan, dan kepada ahli yang berhormat itu saya mohon untuk dikenakan kompaun ataupun denda yang maksimum seperti mana yang telah tertakluk di dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam kurungan Akta 342, di mana siapa-siapa sahaja yang telah pun melanggar arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa, mereka perlu didenda ataupun dikenakan hukuman. Jadi hukuman maksimum dituntut agar diberikan kepada ahli adun tersebut. Jadi kepada anda semua, fikir-fikirkanlah
Bagi saya, perkara ini telah membuka mata kita semua. Memang ianya berlaku di Pahang, memang ianya berlaku di musim durian, namun ianya dilakukan ataupun berlaku untuk membuka mata kita semua. Sebenarnya banyak ketirisan, makan suap, rasuah yang telah berlaku di dalam kalangan ahli politik dan juga mungkin mereka-mereka yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kontak rapat dengan mereka-mereka yang berkuasa. Ianya adalah sudah pasti, dan perkara ini telah memberi kita satu petanda di mana bersuaralah. Sekarang ni zaman-zaman social media di mana anda boleh bersuara sesuka hati anda, namun anda perlu ingat anda juga tertakluk kepada beberapa perkara ataupun perundangan di mana anda memang boleh bersuara, tapi suarakanlah di saluran yang betul. Gunakanlah perkataan yang betul. Gunakanlah apa yang anda tahu, handphone anda, rakaman anda untuk melaporkan kesalahan dan ketidakadilan yang berlaku di kalangan kita semua. Dan pada hari ini saya melihat bagaimana terseksanya rakyat di bawah pemerintahan yang sangat-sangat aneh dan juga pelik dan mementingkan diri dan juga tekak masing-masing. Apabila rakyat masing-masing sebenarnya sangat sengsara di dalam keadaan kritikal sekarang, kurang makan dan sebagainya, namun kita punya pemimpin bertindak seolah-olah mereka berada di satu tahap yang lebih tinggi daripada kita semua, dan mereka tidak pun kisah dengan apa yang berlaku. Jadi nasihat saya kepada pemimpin, anda caknalah dengan rakyat yang telah mengundi anda. Even anda bukanlah pilihan rakyat pun sebab anda lompat parti dan sebagainya, namun anda pun telah menjadi wakil rakyat, menjadi ahli parlimen di kawasan-kawasan tertentu. Jadi gunakanlah kuasa yang anda ada, dan kapasiti kuasa anda itu digunakan sepenuhnya untuk membantu rakyat, kerana hasil cukai jugalah yang membantu membayar gaji korang semua. Jadi setakat itu saja tentang kes pencerobohan tanah kerajaan negeri untuk ditanam pokok durian. Ianya bukanlah perkara baru, ialah perkara yang telah berlarutan sekian lama, namun ia telah memuncak pada ketika ini. Setakat itu saja. Jangan lupa share, komen dan turn on notification bell, dan jangan lupa kita bertemu the next issue. Kalau isu ni panjang lagi, kita akan ulas lagi. Bye, assalamualaikum, stay safe, dan kibarkanlah bendera putih jika anda dalam kesusahan, dan jangan lupa kalau anda ada masalah emosi apakah, dapatkanlah bantuan. Jangan pendam sendiri, kerana saya tahu sekarang adalah saat yang sangat sukar. Okey, bertemu the next video.